Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala beri lagi kita peluang, Allah Ta'ala beri lagi kita ruang untuk sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu sebelum kita menunggu waktu salat zuhur dan juga kita salat Jumaat pada hari ini. Waktu zuhur kita salat Jumaat bagi orang lelaki, dan orang puan macam biasa dah maya zuhur, dan sunat dia maya Jumaat. Tapi depan kita ni tak ada lah ruang untuk orang puan mai Jumaat dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi lagi kita peluang. Hari yang penuh barakah, hari Jumaat ni hari yang disebut oleh Nabi SAW Sayyidul Ayyam, penghulu bagi hari, dan hari raya bagi umat Islam pada hari Jumaat. Untungnya kita jadi umat Nabi SAW dibanding dengan umat-umat terdahulu. Mereka dah umat Nasrani, umat Nasrani, umat Yahudi, di kalangan mereka ada hari-hari yang tertentu. Ada mereka hari Sabtu, ada mereka hari Ahad. Dan mereka ni apabila masuk hari Ahad ataupun masuk hari Sabtu, mereka dilarang untuk mereka buat pekerjaan-pekerjaan yang lain. Malaikat mereka duduk di tempat-tempat ibadat. Malaikat mereka sentiasa melakukan amal ibadat tanpa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Berbeza umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila masuknya hari Jumaat, waktu Jumaat sahaja kita dilarang bekerja, nak niaga tak boleh, nak jual beli tak boleh. Waktu mana? Waktu orang solat Jumaat, waktu orang maya Jumaat, waktu orang khutbah Jumaat. Waktu tu je. Mudahnya lah jadi umat Nabi. Tak payah tu pun ramai lagi hak jenis degil, ramai lagi hak jenis tak ikut. Umat dulu kalau tak ikut, tak dengar, masuk hari Jumaat, masuknya hari Sabtu, mereka degil juga. Mereka dilarang untuk mereka tangkap ikan hari Ahad. Dan umat Nasrani dah dilarang tangkap ikan hari Ahad. Ada di kalangan nelayan-nelayan ni gelepar, tengok ikan pulak hari Ahad juga nganjing. Hari Ahad orang ramah. Dia pun kata ke Nabi-Nabi mereka, Nabi ni nak khianat kita. Dia tahu hari Ahad tu banyak ikan, dia boleh suruh kita buat ibadat. Tak boleh pergi nelayan, tak boleh cari ikan hari Ahad. Tu dia. Lalu mereka buat halah, mereka nak tipu Allah Ta'ala. Kuat juga suara ni, mic ni. Ada air. Air Ramli. Bismillah. Ada di kalangan mereka yang berdegil. Apabila mereka berdegil, dah Allah Ta'ala rupa lalu jadi kera, jadi beruk. Tuhan rupa lalu dah, Tuhan beri lalu dah.
Bukan saya reka bacalah Quran. Ni baca Quran saja dak faham. Itu susah. Tak, kita baca Quran bukan untuk kita baca semata-mata, tetapi untuk kita amal dan ambil pengajaran. Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran golongan-golongan yang ingkar, yang tak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita orang Islam, Allah Ta'ala pesan kepada kita, seumpama Allah Ta'ala pesan kita berpuasa, Allah Ta'ala pesan kita semayang, Allah Ta'ala pesan kita beribadat kepadanya, Allah Ta'ala pesan juga, beri peringatan juga, jangan ambil agama itu sebahagian saja. Hak kita setuju kita buat, hak dah setuju kita tinggal. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Raja dengar dah ayat ni? Ke dah raja dengar? Ke kat belah raya baru raja dengar? Berat nanah sungguh. Dan ayat ni dalam surah Al-Baqarah. Kalau orang raja baca surah Al-Baqarah, insya-Allah dijauhi daripada iblis. Dijauhi daripada hasutan syaitan. Surah Al-Baqarah ni surah yang paling panas. Dan iblis takut. Kalau orang beramal, insya-Allah segala malapetaka bencana dijauhi daripada mereka. Sayyidina Umar ni dah suka surah Al-Baqarah, baca surah Al-Baqarah. Batulah antara amalan Sayyidina Umar ni baca Al-Baqarah. Bukan baca juzuk dua juzuk, baca habis sebuah Al-Quran, satu surah Al-Baqarah, iaitu apa dia? Baca surah Al-Baqarah lebih kurang 2 juzuk lebih, nak kat 3 juzuk. 3 juzuk surah Al-Baqarah, surah paling panjang, juzuk yang paling panjang sekali dia tu surah Al-Baqarah. 2 juzuk lebih. Hal lain juzuk setengah ada, juzuk ada. Tapi surah Al-Baqarah tiba nak dekat 3 juzuk. Banyak. Dah surah Al-Baqarah hampir 3 juzuk kalau kita baca. Orang yang baca surah Al-Baqarah, orang yang beramal tiap-tiap hari. Dah, yang pertama dijauhi daripada syaitan. Syaitan tak berani nak dekat. Bapa syaitan dekat dengan kita? Sebab dah aja baca Quran. Dah baca Quran, syaitan dekat dah. Apatah lagi, kalau baca surah Al-Baqarah, insya-Allah syaitan tak berani nak dekat. Batu Sayyidina Umar, kalau dia ni, syaitan lalu lorong tu, dia lalu lorong tu, syaitan tak berani nak lalu lorong tu. Takut bakar. Ni? Batu kalau orang berubah jin ke, berubah dah antara banyak baca ayat dalam surah Al-Baqarah. Dah wa malakat Sulaiman wala. Itu surah Al-Baqarah lah tu. Dah ini pun surah Al-Baqarah juga. Dah sebab surah Al-Baqarah ni berkait apa dia? Mengkisahkan tentang akidah, mengkisahkan tentang syariat, mengkisahkan tentang golongan munafik, mengkisahkan tentang hukum hakam dan syariat. Banyak hukum hakam yang duduk dalam tu. Bahkan Allah Ta'ala kata tilka hududullah, ya ayyuhallazina amanu tilka hududullah. Hai orang yang beriman, wajib kamu melaksanakan undang-undang Allah, hak Allah, perintah Allah. Dalam ayat Quran ni juga Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hei orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam. Masuk Islam tu kafah, dengan keseluruhannya, dengan akidahnya, dengan syariatnya, dengan akhlaknya yang telah dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan tauladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah SAW siri tauladan, contoh, uswatun hasanah, tauladan yang terbaik, ikutan yang terbaik. Tak ada lah ikutan yang lebih baik malaikat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri sifat-sifat pribadi manusia yang terbaik
Tak ada lah. Malaikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang terbaik daripada kelahiran manusia sejak Nabi Adam sehingga di akhir zaman. Tak ada lah suri tauladan yang terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah ciri-ciri Nabi? Bagaimanakah akhlak-akhlak Nabi? Bagaimanakah budi pekerti Nabi? Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ditanya bagaimanakah sifat Nabi dan akhlak Nabi? Khuluqul Quran. Akhlak Nabi, perangai Nabi seumpama apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Contoh, tauladan, apa yang disebut dalam Al-Quran, itulah ciri-ciri sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kitab-kitab yang sebelum daripada lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan Suhuf menceritakan tentang akhlak, menceritakan tentang sifat-sifat para nabi dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Nabi yang menjadi rasul kita, yang menjadi ikutan kita, yang menjadi pesuruh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ikut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la yu'minu ahadukum walladzi nafsu biyadihi, la yu'minu ahadukum, demi zat aku diciptakan, aku di bawah kekuasaannya, jiwaku di bawah genggamannya, kata Allah. Kata Nabi SAW, dan demi jiwaku di bawah genggaman Allah, di bawah kekuasaan Allah, di bawah pemerintahan Allah. La yu'minu, tidak sempurna iman seseorang, akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman, tidak dikatakan seorang itu beriman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasul Nabi Muhammad akuna ahabba ilaihi, lebih dicintai daripada walidi, kedua ibu bapa. Mencintai ayah dan ibu adalah wajib. Mentaati dan menghormati mereka adalah wajib. Bahkan kalau kita sebut pun tak boleh. Kata Allah, wala ufan, jangan sebut kepada kedua-dua ibu bapa kamu tapi kamu sebut juga mak ayah kita kata gila kedawar, layang aku. Bukan setakat je, layang pula. Tambah tak sih tak dah dedek, tak dah. Ledo main game lo. Ada juga. Biar habis game lo, game PUBG, Mobile Legend, Roblox. Roblox baru. Kenapa lagi? Free Fire tu Fire. Free Fire. Minta maaf aku salah sebut. Nah, Roblox ni masa saya pergi kuliah mana baru ni Dah ingat. Kita tanya budak-budak sekolah. Kat sekolah. Budak-budak sekolah. Tanya game apa ada dah ni. Macam-macam. Game Robloxnya, game ulurnya, game kapal terbangnya, game deh. Game motor-motornya macam-macam. Ni. Ilek tu. Dah habis game ni. Nak game online. Game tu. Dah. Kalau bertiga apa? Kena kata kena tiba. Tu dah adik-adik. Tu dah. Angguk. Ya dah tu. Allah salamat wa ala ali Muhammad. Macam-macam jenis. Dah, Allahu akbar. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi, daripada kedua ibu bapa aku lebih kau cintai, kata Nabi, lebih aku kau cintai daripada kedua ibu bapa. Walaupun saya macam mana ibu bapa, Nabi kena dahului, Nabi kena cintai, Nabi kena sayangi. Kalau ibu bapa kata marah untuk kita cintai Nabi, tak boleh kita dengar perkataan mereka, walaupun ibu dan ayah kita sendiri yang melahirkan kita. Sebab Nabi, wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Allah Taala sebut, tidaklah aku utuskan engkau wahai Muhammad satu rahmat
sekalian alam. Sebagai rahmat sekalian alam. Alam ni nak bergerak masya wallahi wa sifati. Biasa saya tanya dulu. Oleh kerana masa ni kurang, saya dah tanya dah. Masya wallahi wa sifati. Ala-ala ni barang yang lain daripada zat Allah, barang yang lain daripada sifat Allah dinamakan alam. Selain pada zat Allah dan sifat Allah adalah alam. Nabi datang kepada kita bawa rahmat. Nabi datang kepada kita bukan manusia saja, termasuk malaikat, termasuk jin, termasuk gunung ganang, pokok kayu, bumi, langit dan arasy. Kita sebut Ar-Rahmanu ala arsy istawa, makhluk hak paling besar kali arasy. Allah pun bawa rahmat Allah. Bawah rahmat Allah, di bawah rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat sekalian alam. Allah Taala dah sebut, tidaklah aku utuskan engkau wahai Muhammad sebagai rahmat kepada sekalian manusia. Allah Taala dah sebut, tidaklah aku utuskan engkau wahai Muhammad untuk sekalian jin dan manusia. Tetapi Allah Taala sebut, tidaklah aku utuskan engkau wahai Muhammad sebagai rahmat sekalian alam. Apa makna alam? Masya wallahi wa sifati. Lain daripada zat Allah, lain daripada sifat Allah, semua alam. Bukan nak kira alam ni besar. Sebut makhluk besar dah. Sekalian makhluk tu di bawah alam. Sebab apa sekalian makhluk di bawah alam? Sebab makhluk adalah termasuk di kalangan alam. Sebab apa? Makhluk mana dia apa makhluk? Ma khuliqa min adami ila mawjud. Barang yang asalnya tak ada kepada ada, tu makhluk. Kita dulu ada tak? Tak ada. Umur berapa? 40. Umur berapa? 30. Umur berapa? 100 tahun. Contoh. Sebab apa umur 100 tahun? Sebelum 100 tahun ada tak? Tak ada. Kenapa bila tak ada? Asalnya kita tak ada, jadi ada. Allah Ta'ala jadikan kita. Baik itu dinamakan alam ataupun dinamakan makhluk. Makhluk-makhluk ni barang asal tak ada jadi ada. Itu makhluk. Dan Nabi datang ni bawa rahmat. Maka wajib kita kena taati lebih daripada ibu bapa. Kalau kita tak suka ibu bapa kita, orang kata walaupun kita tak suka, kita benci ibu bapa kita, kalau orang kata ke ibu bapa kita, kita rasa mana? Marah tak? Kita marah dah mak ayah kita. Lawan tak mau cakap mak ayah kita. Tapi apabila orang kata lebih kurang ke mak ayah kita, mu ni anak pun tak tengok. Contoh. Doktor bahasa anak doloh ni. Contoh. Ayah aku nama Abdullah. Contoh lah. Doktor bahasa. Orang kata, mu nak marah pun, nak marah aku jangan sebut nama ayahku. Kepok kepala kan, aku tumbuk kan, gocoh. Tak kira, mai kata lebih kurang ayah. Kita balas omong ayah, tiba-tiba orang kata ayah kita marah kok. Kita marah juga. Mai sebut nama ayah, mai sebut nama amak, marah. Tu dia. Wawaladi, dan anak-anak kita. Sayang macam mana pun anak-anak kita, Nabi kita kena dahului. Nabi wajib kita kena cintai. Kadang-kadang kan orang kata ke anak kita, anakmu nu ganda awet nu. Bukan anak orang lain tu. Pelanduk dua serupa lah. Mu ni silap tengok molek. Bawa sampai depan rumah. Anak kita kepong awet. Dah depan rumah kita pula bawa. Lepas tu kita kata bahasa mu ni awang. Bodoh sungguh. Orang lain cerita bahasa mu bawa orang puang, bawa awet gini-gini. Tiba-tiba mu bawa depan aku. Kutuk habis-habis teh. Tapi orang kata ke depan dia hidup cahaya. Bukan hidup cahaya, dia saja nak tusuk. Aib anak kita. Ni nak marah. Katok pun ada. Mu ni doktor bahasa. Orang kata ke aku belakang gini-gini. Doktor jaga anak lah apalah. Marahnya kita. Kalau anak kita sayang. Habis teh. Tusuk. Bukan anak aku, orang lain. Habis tusuk. Tapi nak tabur sayangnya. Hak jahat. Nabi ni bukan jahat. Nabi ni insan. Contoh, tauladan yang terbaik. Suruh cintai. Kita hak jahat pun kita sayang lagi. Sebab di darah daging kita. Biarlah kita anggap
darah Rasulullah SAW lebih daripada darah daging kita. Cinta yang lebih daripada keluarga kita. Allahu Akbar. Apabila kita sebut agama, agama adalah membawa rahmat sekalian alam. Bawa orang manusia ini kepada kasih dan sayang. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Orang yang mengajak manusia kepada cinta Allah. Baik tu kita kena cinta, sayang kepada Nabi. Baik tu kita kena sayang kepada Nabi, ikut perintah Nabi. Nabi sebagai contoh tauladan yang terbaik. Tak ada lah. Apa yang Nabi bawa? Nabi bawa Islam. Susah dan payahnya Nabi bawa Islam. Daripada permulaan Islam, dicaci, dihina, dihantam, dikutuk, bahkan difitnah dengan macam-macam cobaan. Difitnah, pecah belah agama, pecah belah masyarakat, pecah belah macam-macam, pecah belah. Dia menuduh Nabi SAW. Padahal Nabi dah bawa rahmat daripada ibu, daripada seorang perempuan jadi hina di zaman jahiliah, mengangkat menjadi seorang perempuan yang cemerlang, perempuan yang terbaik sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan yang melahirkan seorang anak yang mulia. Itu dia. Diangkat, bahkan diangkat pula perempuan itu seumpamanya syurga bagi seorang lelaki. Diangkat darajat yang mulia. Zaman jahiliah, ibu ataupun perempuan dianggap seolah-olah pelacur, pemuah hanya nafsu semata-mata. Wal-iyazubillah, itu zaman jahiliah. Nabi mengangkat mereka. Sebab tu kalangan perempuan kalau sayang ke Nabi lebih lagi. Sebab Nabi yang mengangkat darajat mereka. Datang seorang, bagaimana keadaan Nabi? Perempuan tanya. Isteri-isteri sahabat tanya. Oh Nabi, alhamdulillah selamat balik. Lepas tu duduk di belakang sana. Alhamdulillah. Tak, Nabi rasa risau. Tak, suami alhamdulillah meninggal dunia, bapa dia bersyukur kerana boleh masuk syurga. Tak, Nabi risau. Bapa tak ada boleh nak temu dah Nabi balik kalau Nabi tak ada. Tengok perempuan cinta sayang kepada Nabi SAW sebab dia bawa rahmat sekalian alam. Baik tu Nabi ajar kepada kita duduk. Nabi ajar kepada kita agama Islam, agama yang menyeluruh, mengajak manusia untuk berpegang dengannya, dan jangan sekali-kali mengikut musuh yang nyata. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan, kata Allah. Siapa yang mengikut jejak langkah syaitan? Mereka yang tak beriman kepada Allah. Mereka yang tidak mempedulikan agama Allah. Mereka yang menghentam. Mereka yang cuba tidak mempertahankan agama Allah didaulatkan di dalam diri kita, dalam masyarakat kita dan dalam negara kita. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan sekali-kali mengikut jejak langkah syaitan. Baik Allah Ta'ala sebut wa hizbullahi wa hizbus syayatin. Mereka yang mengikut Allah. Hizbu ni parti Allah. Jangan kamu mengikut parti-parti syaitan. Siapa dia? Mereka yang mengharapkan kepada Allah Ta'ala, yang tidak mengikut apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat baik-baik. Innahu lakum aduwwum mubin. Dan sesungguhnya bagi kamu itu, bagi kamu itu musuh yang nyata. Siapa bagi kamu itu? Syaitan itu musuh kamu yang nyata. Bahawa sesungguhnya syaitan itu lakon bagi kamu aduwwum mubin, seteru yang nyata, musuh kamu yang nyata. Jangan ikut semata-mata. Jangan ikut. Baik itu kita manusia, apabila kita ada hawa nafsu, kita tak ikut hawa nafsu. Apabila kita ada kawan yang mengikut syaitan, kawan yang mengikut orang yang tidak mengikut telunjuk syaitan, kita tertipu dengan kawan pula. Kalau kita tengok pula dengan dunia yang penuh dengan tipu daya, kita tertipu dengan dunia. Kita sanggup mengambil dunia daripada mengambil akhirat sebagai tempat yang nyata, yang kuat, yang padu, yang untuk kita selamat dunia dan akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik itu kita kena jadi orang yang mengikut Islam secara keseluruhan. Sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara, Nabi ajar kepada kita, Nabi terang kepada kita. Kita sahaja yang tidak mengambil peduli. Mengaji pun malah
Belajar ilmu agama pun malah. Padahal ianya satu kewajipan, satu dosa kalau kita tidak memahami. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu satu kefarduan, satu kewajiban di atas tiap-tiap batang tubuh lelaki muslim dan perempuan yang muslim yang beriman kepada Allah Taala. Mana-mana yang mengaku orang yang beriman wajib kena belajar ilmu asas, ilmu farduan, ilmu akidah. Pastikan akidah yang betul, akidah yang datang daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disebut oleh para ulama, para salafus saleh. Akidah mana? Hari ini kita kenali akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Orang kampung kita mengaji sejak kecil lagi. Dah, bukan sejak kecil lagi, kita sejak tadika lagi kita mengaji. Wujud idah bakok. Sambunglah budak. Dah. Siapa mukhalafatu ta'ala lil hawadith, qiyamu ta'ala bi nafsi, wadaniyah, qudra, irada, ilmu, hayya, sama, bahasa, kalam, kaunu, siapalah kaunu mutakalliman. Itu kita mengaji sejak kecil lagi. Itu sifat 20. Ada siapa? Kalam. Dah, orang panggil ilmu kalam, orang panggil ilmu tauhid. Akidah ni tidak ada pecahan, satu saja, tauhid kepada Allah, percaya kepada Nabi, percaya kepada kitab, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada qada dan qadar. Itu tidak ada pecahan. Nak percaya Tuhan ada 3 pula, ada 4, ada saja. Dah, kenal Allah melalui sifatnya, bukan melalui zatnya. Kenal Allah melalui sifat. Kalau zat memang kita tak akan jumpa sampai sudah. Tak. Begitu juga kenal Nabi. Kita hari ni nak tengok Nabi tak boleh. Malaikat kita kena baca kitab-kitab ataupun hadis-hadis melalui apa yang disebut oleh para ahli ulama. Tak, hadis qaulun wa fa'lun. Itu perbuatan Nabi, perkataan Nabi dan perbuatan Nabi, diam Nabi, perjalanan Nabi, gerak-geri Nabi, sifat Nabi, perangai Nabi, semua itu disebut dengan nama hadis. Itu dia yang terakhirnya. Kita kena kenal Allah Ta'ala melalui akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Yang kedua, kita kenal Allah Ta'ala, kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ikut agama Allah Ta'ala melalui syariat. Syariat ni disebut dengan fiqh. Ulama mudah lalu. Syariah ataupun fiqh. Apa makna fiqh? Faham. Kita kena faham. Islam mengajar kepada kita tentang ibadah. Ibadah di sini ibadah khususiyah. Ibadah kita dengan Allah. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Itu ibadah. Wajib kena belajar bab ibadah. Wajib kita kena belajar bab fiqh. Ibadah di dalam fiqh. Ibadah muamalah. Muamalah itu duduk dalam fiqh juga. Muamalah ni hubungan kita dengan manusia. Jual beli, halal haram deh. Sewa menyewa, pinjam meminjam, itu dalam bab muamalah. Bab itu kita dilarang untuk ada rasuah, dilarang untuk ada riba dengan adanya muamalah. Yang ketiga iaitu munakahat, nikah kahwin. Nikah kahwin pun ada juga dalam Islam. Ada nikah kahwin. Yang keempat adalah jinayah, undang-undang. Undang-undang pun ada dalam Islam. Baik Allah Ta'ala cipta kita bukan saja-saja, tapi Allah Ta'ala suruh kita jadi hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku cipta jin dan manusia supaya mereka mesembah Allah, mereka mentaati Allah, mengikut perintah Allah. Allah Ta'ala buat kita supaya kita ikut Allah. Maka Allah Ta'ala suruh kita sembah kepadanya. Allah Ta'ala suruh kita ikut perintahnya. Allah Ta'ala suruh melaksanakan apa yang disuruh di perintah Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di atas muka bumi Allah Ta'ala nak jadikan khalifah. Maka kita sebagai manusia wajib menjadi khalifah yang memimpin bumi, mentadbir bumi dengan adil, dengan Islam, dengan agama, dengan peraturan Allah. Maka dalam fiqh disebut dengan apa dia? Undang-undang. Belajar fiqh disebut undang-undang, disebut jinayah.
Hukum hudu ada dalam tu, hukum takzir ada dalam tu. Hukum berkeluarga pun ada dalam tu. Apabila anak kamu cukup umur 6 tahun, 7 tahun, suruh dia semayang. Siapa tanggungjawab? Kita nak pelihara anak kita. Mesti kita nak kata anak orang tak boleh. Mereka kena ada anak kita. Kena ada pemimpin. Itu di sinilah disebut dengan memilih pemimpin. Wajib memilih pemimpin. Di sini. Di dalam bab jinayah. Yang terakhirnya bab tasawuf akhlak. Maka kita kena belajar akhlak, tasawuf, adab. Sebagaimana Nabi SAW sebut, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutuskan di atas muka bumi ini salah satunya untuk menyempurnakan akhlak. Maka kita sebagai Muslim yang sejati, ikutlah contoh Nabi, akhlak Nabi SAW. Jauhlah daripada segala sifat tamak, jauhlah daripada sifat sombong, angkuh, takabur, riak, sum'ah. Semua sifat-sifat ini boleh menyebabkan kita rosak, menyebabkan kita jauh dengan Allah. Maka Allah Ta'ala sebut, siapa-siapa yang ada mithqala dzarratin, ada sikit je dalam hati dia, fi qalbihi min khardalin al-kibr, dengan sifat kibar, takabur, sombong, angkuh, duduk atas muka bumi Allah Ta'ala, tidak akan masuk dalam syurganya. Wal iyazubillah. Kita minta jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana masa telah mencemburi kita, dah masuk dah waktu Jumaat kita, waktu zuhur kita. InsyaAllah kita bertemu lagi di masa akan datang. Mudah-mudahan kita mengambil pedoman dan manfaat apa yang disampaikan, yang baik datang daripada Allah, yang kurang, yang lemah, yang buruk, yang tak baik itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak kalau ada salah dan silap terkasar bahasa. Di luar sana ada tabung, dan saya bawa mana-mana yang nak tu hak putih tu, dah mana-mana yang nak menyumbang untuk dana pembangunan madrasah yang sedang kita bina di Terengganu, Kuala Berang, boleh sumbang setakat yang tuan-puan mampu. Mudah-mudahan mendapat fadilat ganjaran yang besar. Lebih-lebih lagi kita berada di hari yang penuh barakah, iaitu Sayyidul Ayyam, penghulu bagi hari insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa kami ya Allah, dosa kecil maupun dosa besar, dosa yang kami buat, dosa kecil maupun dosa besar, dosa yang kami buat dalam keadaan sedar maupun tidak sedar, dosa yang kami buat kami tahu tapi kami buat juga ya Allah, kami tak tahu tapi kami buat juga ya Allah. Ampunlah seluruh dosa-dosa kami, juga ibu bapa kami, guru kami, sahabat adik kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, didiklah kami dengan agama-Mu sebagaimana Kau didik para sahabat, para tabi'in dan mereka yang Kau kasih dengan agama ya Allah. Jadilah hati-hati kami yang sentiasa dekat dengan agama-Mu ya Allah. Basahkanlah bibir mulut kami, diri kami, jasad kami dengan zikrullah, dengan selawat kepada Nabi SAW. Golongkanlah kami dari kalangan golongan-golongan yang mendapat syafaat Rasulullah SAW. Ketika mana tidak ada lagi yang dapat membantu kami, tidak ada lagi yang dapat memberi syafaat kepada kami, malaikat syafaat baginda Nabi SAW. Termasuklah kami di kalangan orang yang mendapat syafaat Nabi SAW. Jadilah kami orang yang sentiasa mencintai Nabi, menjadikan Nabi sebagai contoh dan mengikut dalam perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam diri kami ya Allah. Berilah kami kekuatan itu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jauh kami daripada bala dan bencana ya Allah. Jangan Kau jadikan dosa-dosa kami ini menyebabkan Kau timpa bala ya Allah. Jauhlah kami ya Allah, lindungilah kami semua ya Allah. Ya Allah, pilihlah di kalangan kami pemimpin-pemimpin yang jauh daripada rasuah ya Allah, jauhlah daripada riba ya Allah, jauh daripada perkara-perkara yang kemungkaran yang mendatangkan bala musibah di atas muka bumi ya Allah. Lebih-lebih lagi bala di atas umat Islam, bala di atas orang Islam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pilihlah di kalangan kami pemimpin yang adil dan amanah ya Allah, pemimpin-pemimpin yang menegakkan Islam ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim.